Pak sahabat yang saya hormati, Khawarij ini perkataan yang muncul kembali apabila di dalam perpolitikan negara ini munculnya pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah menggunakan unsur-unsur agama secara berlebihan. Baik, saya ingin letakkan satu garis jelas di sini, iaitu mengkritik pemerintah dalam sistem demokrasi adalah perkara yang sangat diperlukan. Ia tak boleh untuk dinafikan. Ia diperlukan. Sebab itu kita ada kerajaan dan kita ada juga pembangkang. Namun dalam waktu yang sama, apakah limitasi kepada hal ini? Adakah untuk merosakkan negara itu dengan sehingga kepada tahap mengkafirkan, memunafikkan orang lain, menyesatkan orang lain? Yang ini sebenarnya adalah satu unsur. Saya tidak katakan pihak yang itu mesti Khawarij. Tidak. Tetapi unsur, sikap, sifat Khawarij itu sedang diikuti oleh mereka ini. Apa itu Khawarij? Baik. Sebelum saya berkongsi dengan ataupun memohon pandangan dan perkongsian daripada Dr. Sahul, saya suka untuk memberikan sedikitlah latar belakangnya. Khawarij ini perkataan yang selalu digunakan membawa maksud mereka yang keluar daripada apa? Daripada ketaatan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di zaman pemerintahannya. Sayyidina Ali memerintah di antara tahun 35 Hijrah hingga 40 Hijrah. Ketika itu beliau menggalang ganti daripada Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu yang dibunuh di dalam rumahnya. Maka Sayyidina Ali dia naik dalam keadaan yang begitu berkecamuk. Akhir sekali apabila beberapa keadaan yang tidak memuaskan hati sebahagian di kalangan orang, ada yang mengkritiknya, sehinggalah berlaku pertempuran ataupun peperangan di antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma. Pihak-pihak ini telah lakukan apa? Mereka telah mengkafirkan Sayyidina Ali dan keluar daripada Sayyidina Ali dan memerangi Sayyidina Ali. Sebab itu Khawarij ini bukan sahaja tak bersetuju. Dia ada unsur-unsur yang lain. Unsur yang paling kuat terhadap Khawarij ini adalah mereka menyatakan pelaku dosa besar menjadi kafir automatik. Jadi mereka ini orang-orang yang saleh. Kalau disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, mereka ini adalah di kalangan orang-orang yang saleh. Kerana apa? Mereka kena elakkan diri daripada melakukan dosa-dosa yang besar. Sebab itu, jangan kita menjadi begitu terkejut apabila mereka ini orang-orang agama, ahli-ahli ibadat. Tapi dalam waktu yang sama, mereka juga dengan mudah, lancar dan begitu tak ada rasa bersalah memanggil orang lain sebagai kafir dan sebagainya. Ini yang menjadi permasalahannya. Saya tidak mahu untuk pergi kepada lebih detail kerana Khawarij ini ada disebutkan oleh Nabi SAW dan Nabi sebut sendiri tentang mereka dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang mana diriwayatkan daripada Nabi SAW dan Nabi sebutkan yakhruju minhu qaumun yaqra'una al-Quran. Mereka ini kaki Quran. Kaki Quran ini bermaksud mereka ni adalah penghafal Quran, tapi tidak keluar daripada Quran itu melainkan tersekat di kerongkongan mereka. Dan kita bimbang di Malaysia khususnya ini apabila ianya tidak dibendung, kerana isu ni Dr. Zahul, ia tidak lagi jadi isu agama, dia jadi isu keselamatan. Kerana apabila telah pun mengkafirkan orang lain, mereka lakukan apa? Mereka merasakan darah mereka menjadi musuh mereka menjadi halal. Dan ini yang kita tidak mahu. Dan kita ada perspektif sejarah, dan saya nak pass baton kepada Dr. Zahul bagaimana dia dalam kajian, sebab Dr. Zahul dia dalam PhD beliau yang disempurnakan ataupun yang disiapkan di University Melbourne, tak silap? Sydney. Okey, di Sydney University beliau menulis berkaitan dengan propaganda dan memfokuskan juga tidak silap saya di Nusantara. Alam Melayu, di dalam alam hubungan Melayu antara Malaysia dengan Indonesia. Malaysia dan Indonesia. Sebab dalam kajian PhD saya pun ketika saya menulis tentang politik Islam, saya melihat kepada dua ini, pattern Malaysia dan Indonesia. Kadang-kadang ia bermula di Malaysia dan boleh menyeberang ke Indonesia. Tapi kebanyakan keadaan kita akan lihat bagaimana kesan daripada Indonesia itu ada juga ditiru dan juga diikuti sentimen itu. Betul. Khususnya ketika saya melihat di pemilihan gubernur ataupun pilkada di DKI Jakarta pada tahun 2017. Kesan itu, modus operandinya hampir sama dan selepas pilihan raya 2018 wujud juga keadaan yang sama. Jadi bagaimana daripada mungkin agama, sosial dan sejarah yang boleh untuk dikongsikan daripada Dr. Sahul sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada sahabat Dr. Abu Hafiz. Yang pertama saya nak beritahu bahawa ini adalah kali pertama saya berpodcast. Jadi saya baru sedang menyelesaikan diri bagaimana untuk merespon. Jadi dia tak boleh terlalu formal ni. Dia tak boleh terlalu formal. Jadi saya rasa macam saya a bit awkward and
tense. Alright. Jadi saya mohon sedikit masa untuk menyesuaikan. Menjawab tentang persoalan berkaitan dengan Khawarij. Apabila kita menyebut tentang Khawarij, dia sedang membawa satu konotasi agama. Dia sedang membawa satu konotasi agama. Bahawa Khawarij ini bermula daripada sejarah Islam. Daripada zaman Saidina Osman, pindah ke zaman Saidina Ali. Zaman Saidina Ali masih lagi belum mengeluarkan mereka daripada Islam. Masih lagi menerima mereka. Sehinggalah berlakunya peristiwa pembunuhan Abdullah bin Khabab dan isterinya. Kemudian daripada itu, pada tahun 661 Masihi, Saidina Ali sendiri dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam. Dan di situlah akhirnya dia menjadi satu sekte. Yang menjadi satu sekt yang dianggap sebagai terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ia perangai daripada itu, iaitu Khawarij, golongan yang keluar daripada apa? Keluar daripada ketaatan kepada pemerintah. Keluar kepada ketaatan kepada pemerintah. Jadi keyword, kata kunci di sini sebenarnya adalah pemerintah itu. Keluar daripada pemerintah. Dan pemerintah itu adalah pemerintah yang dianggap sah dalam agama. Disebabkan itulah ada pandangan yang mengatakan bahawa ini sebenarnya Khawarij ini berpunca daripada socio-religious kepada socio-politics. Dia akhirnya menjadi satu isu politik. Sebab dia keluar daripada pemerintahan. Pemerintahan adalah politik. Jadi Khawarij inilah keluar daripada satu bentuk pemerintahan yang memang diiktiraf sebagai satu pemerintahan yang sah. Yang sah. Jadi Khawarij adalah mereka yang sebenarnya melampaui batas. Dalam bahasa moden sekarang kita ni ekstrim. Ekstremisme bermaksud mereka yang melampaui batas, dan kalau dalam bahasa Arab atau mungkin dalam ilmu Islam, ghulu. Golongan yang ghulu, golongan yang melampau. Dan dalam konteks ini, apabila berdepan, contohnya macam kita dalam alam, sekarang ni kita berada dalam dunia Islam lah. Di Nusantara ini, Brunei, Singapura, bukan Singapura tak termasuk, Indonesia, Brunei, Malaysia ni kita kata adalah alam Melayu. Walaupun alam Melayu itu sebenarnya lebih luas daripada itu, tapi hari ini yang tinggal majoriti Muslim, inilah dia. Berpusat di sini, Indonesia, Malaysia dan sini. Jadi kita tengok ekstremisme ini bagaimana dia berkembang di sini. Berkembang. Apa-apa yang berlaku, macam Dr. Abu Hafiz tadi cakap tadi, apa-apa yang berlaku di Indonesia akan memberikan kesan kepada Malaysia. Sepanjang sejarah kita nampak begitu. Dan kita tak payah nak ambil sejarah yang panjang sangat, tapi kita ambil contoh yang dari perjuangan kemerdekaan misalnya. Apa yang berlaku di Indonesia kemudian diikuti di Malaysia. Menentang Belanda, sini menentang British. Dan kemudian satu lagi peristiwa yang sangat penting yang mengubah senario politik Malaysia, horizon politik Malaysia adalah 1998. Kalau masih ingat, reformasi meletus di sana tahun 1998 bulan Mei. Dan reformasi meletus di sini pada bulan September 1998. Kita tak kata dia mengikut, sebab di sana reformasi meletus kerana soal ekonomi. Di sini reformasi meletus disebabkan soal politik. Tetapi yang sama ialah bagaimana reformasi itu, perkataan itu dipinjamkan daripada sana. Temanya adalah sama. Temanya sama. Iaitu we want reform. We want reform. Baik. Ekstremisme. Ekstremisme yang berlaku di Indonesia pada waktu itu ialah berlakunya pembantaian terhadap masyarakat yang sudah dianggap sebagai warga negara di sana. Yang sudah melalui satu proses asimilasi yang mendalam sejak zaman Soekarno lagi. Daripada tahun 1945 sampai tahun 1998 itu berlaku proses asimilasi orang Cina ke dalam masyarakat Indonesia kan. Tapi kita tengok akhirnya tahun 1998 berlakunya pembantaian, pembunuhan di sana. Dan lebih sadis, ini kita kata masuknya golongan ekstremisme ini. Golongan ekstrim yang menggunakan agama untuk menjadi pendinding, untuk menjadi perisai, untuk menjadi alat senjata untuk menyerang orang bukan Islam. Sebab mereka merasakan bahawa ini adalah golongan-golongan yang akan menentang Islam. Dan mereka menggunakan dalil-dalil bahawa ini kumpulan yang tidak boleh diangkat sebagai pemimpin besarnya. Dan kita risau sebenarnya apa yang berlaku di Indonesia pada waktu itu merebak ke sini. Cumanya disebabkan kita ni isu politik, bukan sangatlah isu ekonomi waktu itu, maka benda itu tidak merebak. Tapi kita nampak ada satu kumpulan manusia yang graf dia sebenarnya turun naik. Dia pernah jadi konservatif, kemudian dia moderate, kemudian dia kembali kepada konservatif. Dan kita berdoa kumpulan itu tak perlu disebutkan siapa mereka apa semua, kita tahu. Kerana apa? Kerana pentafsiran mereka terhadap ayat Quran, seperti mana tadi yang disebut tadi tu.
pentafsiran mereka terhadap ayat Quran, mereka melihat bahawa setiap ayat Quran yang diturunkan itu adalah diturunkan kepada kelompok mereka, bukan kepada umat Islam secara umumnya. Di sinilah berlakunya percanggahan antara mereka dengan kumpulan lain yang sebenarnya adalah soal politik, teman-teman. Dan itulah yang berlaku juga di dalam Khawarij ketika mana Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu dihantar oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an untuk berjumpa dengan geng Khawarij. Ketika itu belasan ribu di kalangan hafazul Quran dan mereka menafsirkan Al-Quran itu mengikut kepala mereka sendiri ataupun pemikiran mereka sendiri. Maka dia dijawab oleh Ibn Abbas, separuh daripada mereka balik dan tidak meneruskan penentangan terhadap Sayyidina Ali. Dan Khawarij ini saya juga untuk kita, kalau kita dapat lihat, dia penentangan dengan dia keluar daripada pemerintah dan melawan secara bersenjata. Ketika itu mereka melawan secara bersenjata. Kalau boleh saya interject. Ekstremisme ini dia tidak segan, tidak malu-malu untuk menumpahkan darah. Okey. Pada satu peringkat dia tidak malu-malu untuk menumpahkan darah. Itu adalah peak dia. Itu adalah peak dia. Sebagaimana kita tengok saya buat perbandingan komunisme. Apakah yang membezakan antara sosialisme dan komunisme? Kita tidak ada parti sosialisme, parti komunis di Malaysia, tapi kita ada parti sosialis. Kenapa dibenarkan? Sedangkan sebenarnya negara-negara yang tertubuh dulu, contohnya Soviet Socialist Republic. Sekarang ni Republik Sosialis Vietnam, tapi negaranya adalah ditadbir oleh komunis. Sebenarnya komunis dan sosialis dia ada pertalian yang sangat kuat. Tetapi di mana garis pemisahnya? Komunis dia tidak segan akhirnya untuk menumpahkan darah. Sebab pemberontakan adalah jalan terakhir untuk merombak dan merubah kerajaan. Dan inilah yang berlaku pada puak Khawarij ini, puak ekstrim ini. Ekstrim satu hal, tapi bila kita bawa dengan istilah itu tadi, maksud istilah tadi Khawarij, dia akhirnya tidak segan silu untuk menumpahkan darah. Dan lebih menakutkan